Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari ulum Al-Quran, Resam Osmani, siri yang kedua. Kita akan menyambung metodologi penulisan resam Osmani. Masih ingatkah lagi pada siri yang pertama, kita telah mempelajari beberapa metodologi penulisan resam Osmani. Ada 6 kaedah ataupun metod penulisan resam Osmani. Mari kita mengingati semula metod penulisan resam Osmani. Yang pertama az-ziyadah. Az-ziyadah bererti menambah huruf alif, waw dan ya pada kalimah tertentu. Yang kedua badal. Badal ialah menggantikan huruf dengan huruf yang lain. Dua kaedah ini kita telah pelajari dalam siri yang pertama dahulu. Yang ketiga hazaf. Hazaf ialah menghapus huruf dengan sebab-sebab tertentu. Yang keempat wasal. Wasal ialah menyambung dua kalimah menjadi satu kalimah. Yang kelima fasal. Fasal bererti memisahkan satu kalimah kepada dua kalimah. Dan yang keenam ialah isbat. Isbat bererti mengekalkan huruf alif pada kalimah tertentu. Mari kita lihat kaedah penulisan al-hazaf. Al-hazaf maksud dia buang, hapus. Al-hazaf ni terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama hazaf al-isyarah ataupun disebut juga hazaf al-ihtimal. Hazaf al-isyarah ni membawa maksud membuang huruf alif kerana perbezaan qiraat. Yang kedua hazaf al-ikhtisar membawa maksud membuang huruf pada kalimah khusus pada semua tempat. Kecuali satu tempat saja dikekalkan. Okey, yang ketiga ialah hazaf al-iqtisar. Al-iqtisar ini buang kalimah pada satu tempat saja, pada tempat lain dikekalkan. Okey, lihat perbezaan antara al-iqtisar dengan al-iqtisar. Ikhtisar buang huruf pada semua tempat, satu kekalkan. Manakala ikhtisar buang pada satu tempat, yang lain dikekalkan. Mari kita lihat contoh hazaf. Okey, hazaf yang pertama ialah hazaf al-isyarah. Hazaf ini dibuang huruf alif kerana perbezaan qiraat. Contoh pada kalimah maliki yaumiddin. Ditulis tanpa alif, ejaan malik ini. Mim, lam, kaf. Sepatutnya ditulis mim, alif, lam, kaf, malik. Tetapi kerana boleh dibaca dengan pelbagai bacaan, maka perkataan malik ini ditulis tanpa alif. Ada sebahagian qiraat baca panjang. Maliki yaumiddin. Ada sebahagian qiraat dibaca pendek. Maliki yaumiddin. Jadi dibuang alif ini, hazaf alif ini, maka dibolehkan pelbagai qiraat dibaca. Yang kedua hazaf al-ikhtisar. Hazaf al-ikhtisar ini membawa maksud dihazafkan huruf pada semua tempat. Huruf alif pada semua tempat kecuali pada tempat tertentu. Contoh pada kalimah subhana, semua perkataan subhana ini ditulis tanpa alif. Ya, ditulis tanpa alif. Kecuali pada surah Al-Isra ayat 93, subhana ini ditulis dengan alif. Jadi huruf yang pertama ini, subhana kalimah yang pertama ini adalah hazaf al-ikhtisar. Yang ketiga disebut hazaf al-iqtisar. Hazaf al-iqtisar ini ialah menghapuskan huruf alif
pada satu tempat sahaja tapi tempat lain dikekalkan. Contoh, pada perkataan al-mi'ad. Pada perkataan al-mi'ad ini, dalam surah Al-Anfal ayat 42 ini, mi'ad ini sahaja yang ditulis tanpa alif, tetapi pada kalimah yang lain, ayat yang lain, perkataan al-mi'ad ditulis dengan alif. Maka yang pertama ini dipanggil hazaf al-ikhtisar. Jadi kena bezakan hazaf al-ikhtisar dan ikhtisar. Kaedah penulisan seterusnya ialah wasal. Wasal ialah menyambung dua kalimah menjadi satu kalimah. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 20, kalimah yang Ustazah merahkan itu kullama sepatutnya ditulis dengan dua kalimah, kul dan ma. Kulla dan ma. Tetapi diwasalkan menjadi satu kalimah, kullama. Okey, yang kedua, contoh yang kedua, pada surah Al-Baqarah juga ayat 23, fi raibim mimma. Pada kalimah mimma yang Ustazah merahkan tersebut, sepatutnya ditulis mimma, min nun, min, kemudian mim alif. Tetapi diwasalkan, disambung dua kalimah menjadi satu kalimah, lalu ditulis mimma. Kaedah seterusnya ialah al-faslu, fasal. Fasal bererti memisahkan satu kalimah menjadi dua kalimah. Di sini ada 3 contoh, iaitu contoh yang pertama daripada surah Maryam ayat 31. Lihat pada perkataan yang Ustazah merahkan tu, ainama. Dua perkataan ya. Dua perkataan. Sepatutnya ditulis dengan satu perkataan begini, ainama, sambung saja. Tetapi menurut resam Osmani dipisahkan satu kalimah tersebut menjadi dua kalimah. Okey, contoh yang kedua pada surah At-Taubah ayat 109, iaitu pada kalimah amman. Asalnya aman dieja begitu, tetapi dipisahkan menjadi dua kalimah jadi amman assasa bunyanahu. Okey. Contoh yang ketiga pada surah Yasin pada kalimah alla ta'budu. Alla ta'budu dipisahkan menjadi dua kalimah, asal kalimahnya Allah. Kaedah yang seterusnya disebut sebagai al-ithbat. Al-ithbat bererti mengekalkan huruf alif pada kalimah tersebut. Contohnya pada perkataan subhana. Perkataan subhana dalam surah Al-Isra ayat 93 ini dikekalkan penulisannya dengan alif. Pada tempat lain, ejaan subhana tanpa alif disebut khazaf. Tetapi pada surah Al-Isra ayat 93 dikekalkan alif, maka dieja sin, ba, ha, alif, nun. Okay, yang kedua. Yang kedua pada surah Az-Zariyat ayat 52, perkataan sahirun. Sahirun dikekalkan alif. Pada tempat-tempat lain, perkataan sahirun ditulis tanpa alif, khazaf alif. Dan contoh yang ketiga, pada surah Ar-Ra'du ayat 38, perkataan kitab. Kitab ditulis dengan alif. Dikekalkan alifnya. Pada tempat lain, perkataan kitab dikhazafkan alif tersebut. Mari kita lihat apakah keistimewaan resam Osmani. Yang pertama, memberi kesedaran kepada kita bahawa resam Osmani ini bila kita membacanya, kita perlu kepada
talaqi dan musyafahah. Maksudnya berguru ketika membaca Al-Quran supaya guru boleh memperbetulkan bacaan kita. Contoh contoh pada kalimah dalam Al-Quran disebut perkataan majreha. Okey, kalau kita tidak tahu menyebutnya, ejaannya kita akan membaca majraha. Jadi bila kita bertalaki dan musyafahah dengan guru, guru akan menyebut bacaan mengikut qiraat yang betul, maka kita pun dapat memperbetulkan bacaan kita. Yang kedua, resam Osmani ini mengelak berlakunya kesalahan penulisan dalam Al-Quran. Kerana zaman terdahulu, bukan zaman Nabi zaman terdahulu, pada awal Quran di Malaysia ditulis dengan kaedah imla'i, maka berlaku banyak kesilapan cara sebutan bila ditulis dengan resam imla'i. Okay, yang ketiga, resam Osmani ini adalah satu resam yang diterima pakai, diakui oleh semua ulama di seluruh dunia. Dan yang keempat, resam Osmani ini mengikut sunnah Rasulullah dan diwarisi sehingga kini. Sampai di sini dahulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada metodologi resam Osmani dan mengambil iktibar dalam menjalani kehidupan kita dalam membaca Al-Quran dengan betul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.